Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Sharon Raymond Kisil dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 21 Julai 2021. Kita mulakan berita dengan perkembangan COVID-19. Kluster penjara mendominasi peningkatan kes positif COVID-19 di Sabah semalam dengan jumlah 245 kes. Di Kota Kinabalu, 131 kes merupakan saringan kluster tembok di penjara Kepayan, manakala 114 kes lagi daripada kluster tembok Tawau 2 di penjara Tawau. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, daripada 657 kes baharu, sebanyak 317 kes disumbangkan melalui saringan kluster. Turut menyumbang kepada jumlah kes adalah saringan kontak rapat iaitu 199 kes. Satu kluster baharu turut direkodkan semalam iaitu kluster Kampung Pukak di Tuaran yang disyaki berpunca daripada Majlis Kenduri Kesyukuran. Sementara itu, dua kematian dicatat di Kota Belud dan Tawau. Dalam kenyataan sama, Datuk Masidi memaklumkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD akan dilaksanakan di 6 lagi lokaliti bermula esok hingga 4 Ogos. PKPD melibatkan 4 lokaliti di Kota Kinabalu iaitu Kilang Papan Lusera Telipok, Kampung Mogiding Malawa dan Kuartus Pekerja Progresif Pewira, Kampung Sinulihan serta Universiti Utama Kondominium Fasa 2 dan Kampung Guruh-Guruh di Sepitang serta Kampung Air dan Kampung Bokara di Sandakan. Dalam pada itu, PKPD di Kampung Seri Menanti Tawau serta Kampung Pondok, Kampung Kasuapan, Kampung Lok Orai dan Kampung Pulau Gaya di Kota Kinabalu yang masing-masing sepatutnya tamat hari ini dilanjutkan mulai esok hingga 4 Ogos. Sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti kes jangkitan mengikut daerah serta kadar vaksinasi bagi Sabah. Proses vaksinasi di Pusat Pemberian Vaksin PPV seluruh negeri akan ditambah baik bagi mencapai sasaran 40% penduduk Sabah divaksin menjelang September ini. Setakat ini hanya 14% rakyat Sabah telah menerima vaksin. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Rosnani Mudin, kerjasama antara Jabatan Kesihatan dan pihak PPV juga perlu diperkasa bagi mempercepat dan memudahkan masyarakat mendapatkan vaksin. Ini adalah PPV yang ketujuh lah lawatan saya dalam 2 hari ini. Saya nampak di Sabah semua proses dia hampir sama. Jadi pihak JKNS telah mewujudkan tim di peringkat JKNS dan kami akan bekerjasama dengan semua ketua PPV sama ada swasta, universiti ataupun awam. Beliau berkata demikian kepada media sempena lawatannya ke PPV Universiti Malaysia Sabah di Kota Kinabalu. Lawatan bertujuan mengeratkan kerjasama antara UMS dan JKNS selain memastikan perjalanan PPV dalam keadaan lancar. Mangsa kebakaran di Kampung Titingan Tawau dinasihati tidak membina semula rumah di tapak yang sama demi keselamatan. Sebaliknya, mereka boleh memohon untuk mendiami program perumahan rakyat PPR kesekiranya ada kekosongan serta mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berharap lebih banyak PPR dapat dibina bagi mengatasi masalah rumah setinggan selain untuk penempatan mangsa kebakaran. Kawasan ini adalah kawasan setinggan dan terlibat dengan projek pembangunan pembesaran Sungai Tawau. Jadi oleh itu saya memohon dan meminta agar jangan ada lagi lah struktur pembinaan rumah di kawasan-kawasan yang terlibat untuk juga keselesaan penduduk-penduduk. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan sumbangan kewangan kepada 99 ketua keluarga di Pusat Penempatan Sementara Balai Raya Kampung Titingan Tawau.
Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana memberi sumbangan. Terima kasih juga kepada Datuk Nisam dan semualah kru-kru yang bagi sumbangan ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada kerajaan yang memberi sumbangan yang serba banyak. Mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki. Amin ya Allah. Makanan sama sumbangan duit lah, sumbangan. Ya. Kami minta terima kasih banyak lah. Ya, mudah-mudahan panjang umur. Terima kasih lah sama Dato, sama Datin. Ya, dia berikan kami sumbangan duit, makanan. Kejadian pada Isnin lepas memusnahkan 56 buah rumah dan menjejaskan 363 orang. Isu bekalan air bagi penanaman sawah padi di Mukim Nambayan Tambunan akan dapat diatasi apabila kerja-kerja menaik taraf loji air di Kampung Lala Pakon siap sepenuhnya dijangka pada September tahun depan. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata sejumlah 8.8 juta ringgit diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk menaik taraf loji berkenaan. Bila siap akan menyelesaikan masalah air di beberapa tempat di Nambayan, di Keawayan, di sekitar Nambayan lah. Jadi projek ini menelan belanja 8.8 juta dan dijangka akan siap tahun hadapan iaitu kurang lebih bulan 9. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan sumbangan lembu korban kepada Masjid Nurul Iman Pekan Tambunan dan Masjid Al-Faruq Kampung Kumawanan di Tambunan. Turut diserahkan bantuan kewangan RM3,000 bagi tujuan pembangunan masjid kepada Masjid Al-Mu'min Kampung Tontolop Liwan dan Masjid As-Soba Kampung Nukakatan. Datuk Dr. Jeffrey turut menyampaikan sumbangan lembu korban kepada Masjid Somad Al-Mukhlisin Kampung Bariawa, Surau Al-Fatih Kampung Masak, Masjid Al-Malik Kampung Baginda dan Masjid Riyadus Solihin Kampung Merampong di Keningau. Lakukan ibadah korban dengan mematuhi SOP ditetapkan. Itu nasihat Ahli Dewan Undangan Negeri Bingkor Datuk Robert Tawik kepada masyarakat Islam di Keningau. Semua umat Islam dapat mematuhi SOP yang mana dianggap yang kita dapat maklum bahawa tidak melebihi 20 orang. Jadi itulah harapan saya supaya semua jawatan kuasa masjid dapat mengikuti SOP yang ditetapkan oleh KKM. Datuk Robert yang juga pembantu Menteri Kerja Raya Sabah berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan lembu korban di Keningau. Kita juga bercadang untuk mengedarkan lembu korban ini kepada semua karya yang dekat-dekat di sinilah dengan masjid ini. Selain daripada kita ada senarai asnaf juga sebenarnya kita utamakan dan juga kita tagihkan kepada masyarakat sekitar lah. Ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Wabi Datuk Robert di atas sumbangan sapi kurban dia kepada Masjid Nur Hidayah Bingkor. Diagihkan kepada penduduk kampung. Sementara itu, dalam majlis berasingan, penerima daging korban turut menyatakan harapan agar semua rakyat di negeri ini turut sama berkorban dalam konteks mengoptimumkan penjagaan kesihatan selain pematuhan terhadap SOP dalam usaha membendung penularan virus COVID-19. Nasihat saya kepada semua supaya jadikan pengorbanan pada tahun ini supaya sentiasa mengingati kepada orang-orang yang lebih memerlukan lah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ini, pandemik COVID-19, banyak sekali yang memerlukan bantuan. Dalam arti pengorbanan dalam masa sekarang ini, saya harap semua yang rakyat Malaysia akan sama-sama berkorban untuk membantu barisan hadapan kita untuk menangani dan mengatasi masalah pandemik COVID-19. Semoga kita sentiasa dilindungi dan terhindar dari segala wabak ini. Dengan keadaan yang kita alami sekarang, pandemik COVID-19 ini, kita ikutlah saranan kerajaan untuk sama-sama membantu, terutama barisan hadapan agar pandemik ini akan berakhir dengan secepat mungkin.
Ibadah Korban Armada Bersatu Bahagian Putatan dilaksana mengikut SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara bagi mengekang penularan COVID-19. SOP tersebut termasuk kelulusan melaksanakan ibadah korban dari Jahins dan juga kelulusan daripada Jabatan Veteriner. Ketua Armada Bersatu Bahagian Putatan Muhammad Iskuzawan Israk Arsid berkata pihaknya juga menetapkan hanya 15 orang petugas dengan lengkap 2 dos suntikan vaksin dibenarkan menyertai program ini. Tidak menggalakkan orang datang ramai, tetapi kita telah mengarahkan wakil-wakil daripada kita ini untuk mengantar kepada kampung-kampung yang berdekatan, kepada masyarakat yang berdekatan, dibantu oleh ketua kampung, pengurusi JPKK. Beliau berkata demikian kepada RTM dalam program Ibadah Korban di Bakut View Putatan. Pemilihan Bakut View sebagai lokasi ibadah korban pada tahun ini adalah untuk mengelak perhimpunan orang ramai. Daging korban juga akan terus dihantar kepada penerima yang layak ke rumah masing-masing oleh petugas armada. Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Sabah bersedia mengagihkan bantuan bakul makanan yang disediakan kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO kepada masyarakat setempat yang terputus bekalan makanan akibat pandemik COVID-19. Ketua Pengarah Rela Malaysia Yahya Sulaiman berkata keberadaan anggota rela di serata daerah bertujuan melancarkan proses pengagihan bantuan. Tambahnya, Rela turut membantu PDRM dalam op bantu selaras dengan komitmen kerajaan membantu rakyat terkesan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Kita ada hampir di setiap kampung yang ada di seluruh negara ini, yang mana hasil dapatan maklumat yang kami dapat daripada lokasi di kampung-kampung kita akan salurkan sama ada ke pihak Rela dan juga pihak PDRM. Beliau ditemui RTM selepas menerima sumbangan bakul makanan daripada Persatuan Setiakawan Sabah untuk diagi kepada penduduk terjejas sekitar Kinarut di Kampung Sabok Kinarut. Sementara itu, Pengerusi Setiakawan Sabah Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kerjasama seumpama bertepatan dalam memastikan kebajikan penduduk setempat. Kita berterima kasih atas bantuan Rela dan kita berharap usaha ini dapat diteruskan untuk kita mengenal pasti mana-mana masyarakat di akar umbi yang memerlukan bantuan. Walaupun kerajaan mempunyai sistem tertentu seperti IKASE. Seramai 25 penerima termasuk orang kurang upaya dan ibu tunggal di sekitar Kampung Tengah Kinarut, Somboy, Anak dan Kampung Lepasan Kinarut menerima agihan bakul makanan ini. Sekian berita pagi Sabah kali ini. Patuhi janji temu vaksinasi anda bersama bantu negara capai imuniti kelompok. Saya Sharon Raymond Kisil, salam hormat. Di mana kesilapan kita sehingga kita diuji dengan musibah ini? Janganlah pentingkan diri sendiri. Fikirlah demi negara tercinta. Marilah kita bergandingan bahu.